Jadi kita kita buat ibadat sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila muallifil kitab Asy-Syaikh Abu Fakhruddin Haji Muhammad Daud bin Muhammad Yusuf wa usulihi wa furu'ihi syai'udillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina khazaina rahmatik. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu fardudhu ilayna 'inda hajati ilayh. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min kulli syarri nafsina. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Amma ba'd. Qala asy-syaikhu muallifu rahimahullah. Tak nak. Makna tu macam mana? Ha? 50? 52 okay. Saya tak tulis tu ni. Kalau tak tulis. Sambung balik perbincangan kita pada halaman ke-52. Qala asy-syaikhu muallifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tambahan. Kitab kita ni Risalatut Tauhidiyah selesai dah. Kita dah habis bincang bab tu. Ni kita dah masuk pula tambahan daripada pengarang. Dia tambah Zadul Hajj. Satu kitab yang berkaitan dengan ibadat rukun Islam kelima, yakni mengerjakan haji. Jadi tak semestinya kita belajar pasal haji ni bila kita nak pergi haji ataupun pergi umrah. Hatta kita kecil-kecil pun kita nak belajar pasal haji. Ini beza ilmu Islam dengan ilmu kemahiran. Ilmu kemahiran ni, hatta ilmu kemahiran pun tak semestinya juga. Kadang-kadang kita belajar bidang ni, kerja bidang lain. Tak semestinya kita belajar bidang tu, kita akan kerja bidang tu. Itu ilmu kemahiran. Hak pahalanya tak sama dengan ilmu agama. Macam lebih-lebih lagi ilmu agama, ilmu yang mendatangkan pahala bila kita mempelajarinya. Walaupun kita tak guna lagi ilmu ni, nak guna bila pergi haji nanti baru kita guna. Tetapi bukan sebatas satu penghalang untuk kita mempelajarinya. Kalau lagu tu kita tengok apa tambahan pengarang. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du.
Amma ba'du maknanya kemudian, adapun kemudian daripada itu, daripada mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita boleh takdim masuklah sini, dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, maka adalah risalah ini, kata Syekh Abu Fakhruddin Haji Muhammad Daud bin Haji Yusof. Dia kata apa? Risalah ini pada menyatakan setengah-setengah. Bila setengah-setengah ni dengan maksud nisbah ringkas. Nisbah ringkasnya penulisan ini, maka ditulis setengah-setengah. Daripada perkara-perkara yang bersangkut dengan haji dan umrah, yang tak dapat tiada bagi orang yang hendak mengerjakan haji. Apa maksud tak dapat tiada? Maknanya mesti. Siapa yang mesti? Bagi orang yang hendak mengerjakan haji, mesti apa? Mesti mengetahuikan dia. Dia kena tahu. Mengetahuikan dia. Dia mana? Dia mana? Dia perkara yang bersangkut dengan haji dan umrah ni, dia kena tahu. Mana boleh kita pergi amal ibadat tapi tak tahu langsung yang berkaitan dengan amal ibadat. Ilmu tentang haji itu kita tak tahu, tak boleh. Dan dipernamakan dia mana? Dia risalah ini. Dipernamakan dia risalah ini, apa namanya? Zadul Haji. Zadul Haji. Apa maksud? Bekalan haji. Zat tu bekalan, haji tu hajilah. Serta perhamba pohonkan daripada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat, yakni kelebihan ataupun faedah. Bila sebut manfaat, yakni kelebihan atau faedah. Dia harap pada Allah Ta'ala bahawa memberi manfaat ia Allah dengan risalah ini. Pada siapa? Bagi orang-orang yang hendak naik haji. Pasal apa dia kata naik haji? Nisbah perjalanan. Dia kata naik haji nisbah perjalanan. Perjalanan macam mana? Naik kapal laut ataupun naik kapal terbang. Lepas tu dia panggil naik haji. Dia ada nisbah lah. Kalau nisbah perjalanan dengan maksud kata naik kapal air, kena naik. Tu orang panggil naik tu. Naik di mana? Naik di Bayan Lepah. Naik di mana? Naik di KLIA. Kalau dulu naik di mana? Naik di Bagan. Naik kapal apa? Bunga Raya lah tu. Bunga Raya kan. Nisbah dulu. Tapi ada nisbah kedudukan, nisbah maqam. Maqam al-fadilah. Nisbah kelebihan, apa dia? Bila orang tu pergi haji, dia naik martabat. Kenapa dipanggil naik martabat? Kerana dia berusaha menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yang wajib atas diri. Dan lain-lainnya, lain daripada pekerjaan haji, pergi umrah dan sebagainya. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap suatu, qadirun, menguasai ia. Dia yang memiliki sifat berkuasa, menguasai atas tiap-tiap suatu. Qadirun ala kulli syai'. Wa bil ijabati jadir. Abu Fakhruddin, pengarang ni nama dia Abu Fakhruddin. Dia punya laqab dia. Kunyah. Dia ada kunyah, ada laqab, al-al tu. Ada al-al pula. Jadi namanya Muhammad Yusuf bin Muhammad Daud. Namanya Muhammad Daud bin Muhammad Yusuf. Bukit Sami, satu perkampungan di negara Fatani Darussalam. Apa kata pengarang Sin soal apa makna haji? Jim jawab makna haji itu mengqasadkan, yakni kita meniatkan, kita tuju hati kita. Bukan pi tak tahu apa, tak sedar apa, orang usung pi ikat mata, ikat mata, ikat kaki, usung pi. Itu bukan qasad.
Memang dia tuju nak pergi ke Baitullah, mengqasadkan Baitullah, yakni menuju hati tu menziarahi Baitullah. Mengqasadkan Baitullah yakni menziarahi Baitullah kerana hendak mengerjakan beberapa perbuatan yang lagi akan datang. Sebutnya akan datang, dia nak sebut lagi perbuatan tu. Perbuatan tu dipanggil apa? Daripada rukun-rukun dan wajib-wajib dan sunat-sunat. Ada disebut rukun-rukun haji. Rukun haji seperti mana niat, niat mengerjakan ibadah haji. Kemudian wukuf di Arafah, tu rukun haji. Tak wukuf, kalau dia luput daripada wukuf di Arafah, tak terhitung, tak dikira haji dia. Tawaf haji, sa'i haji, tahallul, itu antara rukun-rukun. Dan wajib, ada juga perkara wajib haji. Perkara wajib haji ni kalau dia tak buat, haji dia sah. Tetapi dia ni tengok, kalau tinggal dengan sengaja dosa, bahkan dikenakan dam. Masalah melontar, melontar di jamarat, di tiga-tiga jamarat tu kan, tak melontar. Haji dia sah, tetapi dia tak melakukan perkara wajib, dikenakan dam dan sebagainya. Tapi kalau dia tak wukuf di Arafah, bukan setakat dia berdosa, haji pun tak sah. Gitu kita kata. Dan dia kata lagi sini, dan sunat-sunat haji. Sunat-sunat haji ni ada lagi lah, dengan sudut pakaiannya, dari sudut pelaksanaannya, dari sudut amalan-amalannya. Habis. Ini yang akan dibincangkan. Soal apa beza antara rukun dan wajib haji itu? Apa beza rukun haji dengan wajib haji? Jin jawab, bezanya begini, iaitu rukun haji itu barang yang tidak sah haji melainkan dengan dia, dengan rukun tu, dengan barang tu. Kalau dia tak buat, tak sah haji dia. Contohnya niat, contohnya wukuf di Arafah, tawaf haji dan sebagainya. Dan tidak dapat dibayar dam dengan meninggalnya. Kalau lontar di jamarat, boleh kita bayar dam bila kita tinggal dia. Tapi kalau kata wukuf Arafah kita tinggal, bayar dam pun tak pakai haji tu. Dan wajib haji itu barang yang berdosa dengan meninggalnya. Bila sebut kata wajib haji, apa dia? Iaitulah perkara yang berdosa jika kita meninggalkannya, jika kita tidak mengerjakannya. Tu berdosa bila mana? Dengan sengaja. Kalau kita tinggal dengan sengaja, lupa tak sengaja, jahil tak sengaja, dan dapat dibayar dam dengan sebab meninggalnya, kita boleh bayar dengan dam. Soal kita sengaja tinggal, kita berdosa, dam kena bayar lah. Kalau kita tinggal dengan tak sengaja, kita tak berdosa, dan dam pun kena bayar lah. Habis. Ni kita baca jujurlah, mudah-mudah je ni. Soal berapa perkara rukun-rukun haji itu? Jim jawab 6 perkara. Hak rukun haji, hak mesti kena buat. Kalau tak buat, tak sah haji, tak terpakai haji itu. Ada berapa? 6. Pertama, ihram. Artinya niat masuk pada pekerjaan haji. Dia kena niat ihram, niat haji. Niat haji itu mana? Berihram lah. Dia pun niat haji, niat nak buat pekerjaan haji. Tak mahu dia kenal ihram. Yang kedua, wukuf. Artinya hadir, orang yang sudah niat ihram di bumi Arafah. Orang yang dah niat ihram, dia kena hadir ke bumi Arafah, tak boleh pergi tempat lain. Waktunya kemudian daripada zawal. Apa itu zawal? Gelincir matahari, hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Esok tak boleh, lusa tak boleh, dia kena bulan Zulhijjah. Tengok bulan Zulhijjah, hari yang ke-9 lepas gelincir matahari tu, dia kena duduk di sana. Masa dia tu, masa tu dah bermula dah. Hingga fajar hari yang ke-10 sampai besoknya hari yang ke-10, itu tempoh masanya. Soal ada yang keluar awal malam sebagainya tu, itu tengok pada aturan lah, tata cara sebagainya. Tapi tempoh masa tu duduk situ.
Yang keempat, tawaf. Artinya erti tawaf mengelilingi Kaabah. Pasal tu orang tak dah sampai baru ni panggil apa? Visa apa? Furoda. Visa Furoda, visa Mujamalah, kan macam-macam visa lah. Hak jenis last minit ni 9 hari bulan tak terbang lagi, nak sampai masa mana? Kalau terbang 8 hari bulan boleh gagah lagi, boleh lah insyaAllah. Tupuh hujung-hujung lah, ngam-ngam. Ni 9 hari bulan tak terbang lagi. Tapi benda tu tak mustahil lah pada akal. Pada adat mustahil lah, pada akal tak mustahil, mana nak tahu. Kok tiba-tiba duduk ramai-ramai, kok mari seorang orang tua, dia kata, nak pergi mana ni? Kami nak pergi bukuh hanfah. Pejam mata, pegang tangan saya. Mana kita nak tahu kan? Tapi pada kita mustahil tu mustahil adat. Pada akal tak mustahil. Kalau Tuhan nak buat harus. Harus. Jadi, ini dia. Artinya mengelilingi Kaabah Baitullah 7 keliling dengan yakin. Ni rukun. Tak buat, tak sah haji. Yang keempat, sa'i. Artinya pergi mari. Pergi mari. Mana ulang alik lah. Ulang alik. Pergi mari. Di antara Safa dan Marwah. Banyak mana? 7 kali dengan yakin. Tak yakin, tambah lagi sampai kita betul-betul yakin. Jangan dia ikut orang, ikut kita. Ikut kita. Tapi kalau orang kita ikut tu orang hak munasabah, orang hak betul kita ikut, kena ikut lah. Dah tahu dah kita ni pasien pelupa, kan? Tanya kat ustaz ataupun anak kita lah, anak kita, awak kita, anak kita ni cerdas, orang alim pula kan. Bang, berapa dah kita? Kita cukup dah lihat lah. Mana baru 5. Dah tahu dah kita tu pasien pelupa, kan? Ikut anak kita tu, yakin dengan dia. Itu maksudnya. Kecuali lah kita tu fikiran kita cerdas dan sebagainya, tu ikut kita. Habis. Yang kelima, bercukur. Yakni tahallul lah. Tahallul ni boleh dengan cara cukur ataupun bergunting. Tapi afdalnya cukur. Sampai Nabi doa 3 kali untuk orang yang muhalliqin, untuk orang yang bercukur. Artinya menghilangkan rambut sekurang-kurangnya 3 orang ataupun 3 helai. Paling kurang 3 helai. Tapi moleknya bagi cukur tubuh lah. Tubuh ada orang sayang nak cukur rambut. Pi haji, pi umrah ni dia sayang nak cukur rambut. Padahal rambut ni barang tumbuh. Bukan tak tumbuh, dia akan tumbuh balik. Cukurlah macam mana pun dia akan tumbuh balik rambut ni. Bayang tengok benah yang kita katakan ghalib ni tumbuh pun kita sayang nak buang. Allah, lagu mana benah kita tak nampak benda tu tumbuh. Pasal itulah tuan-tuan, besar juga cabaran orang nak boleh bercukur kepala ni. Posturnya bila buat haji, buat umrah, seeloknya cukurlah kepala, cukur rambut. Kemudian lagi yang keenam, tertib. Artinya berlatur. Berlatur. Latur ni tanpa iman. Baca kitab Jawi ni bukan lama sangat ni. Kitab ni kalau kita tengok tahun 1378. 1378. 1444 tolak 1378 jadi apa? Allah. Kan tak kena habis 66 tahun. 66 tahun ni. Lama juga lah. Pangah baik. Tak baik. Mana 66 tahun usia kita ni. 66 tahun. 1378. Datuk baru 50. Hijrah. Datuk baru 50. Tak bagi 66. Tuan bayang tengok ni bahasa orang duk pakai 60 tahun dulu ni. Jadi berlatur ni, berlatur. Munasabah juga bahasa dia bercakap. Bahasa lama ni sonok juga. Baru ni saya dengar di Radio IKIM. Ada seorang doktor profesor ni, dia ni pengkaji manuskrip lama. Termasuklah makhtutat manuskrip Melayu.
Dia duk bincang delapan itu, delapan. Mai daripada perkataan 28. 28 dulu ni dia pernah gambarkan 10 tu, 10 kan, bila kurang nak sampai 10 tu 2 namanya 8. Panjang sikit. 10 tu kurang 28 maka dipanggil 28. Campur 28 jadi 10, tu panggil 8. 18. Kira pula 18, 19, mari 20, dia tak kata 20, dia kata apa? Lupa dah. Sebut dah itu ni. Dia kata apa? Leko. Bukan kopok leko tu. Datuk dengar leko semangat dia, kopok leko. Tu tanda-tanda Datuk kena sponsor kopok leko pula ni. Buka masa esok ni. Tak buat ni, buat. Jadi leko dipanggil leko dah tu. Leko ni panggilan pada 20 hingga 29. Orang dulu dia kira 18, 19 leko. Kemudian 1 leko, 2 leko, 22, 3 leko, 23, 4 leko, 24. Sampailah pada 7 leko. 27. Pasal tu orang kita ada sebut malam 7 leko, malam 7 leko tu. Orang tu kan rajin tanya, mai siang hari tu pernah, malam ni malam 20, malam ni malam 7 leko kan? Baru 6 leko. Mana baru malam 26. Tak apa. Mari esoknya ni, malam ni malam 7 lekor kan? Malam ni, jom. Dia usung anak cucu dia masuk hutan. Buat apa? Pergi ambil buluh. Pak Angah tahu. Mungkin bisa kena usung ni. Dia ambil buluh buat apa? Buat panjut. Abang tahu tak panjut? Panjut, tak tahu panjut tak? Jamur atau jamur? Panjut ni macam pelita tu lah. Pelita. Buat pelita. Buat jamur macam obor tu. Buat. Pasal apa? Sebab orang tua-tua dulu ni mereka sangat akrab, sangat sebati, sangat sedaging dengan mazhab Syafi'i. Maka termasuklah kalam Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana menyatakan kuatnya atau beratnya pendapatnya berlakunya Lailatul Qadar pada malam 7 lekor, yakni malam 27. Maka jadi satu suasana. Mari hari siang tu, malam 7 lekor, siang tu pakat cari buluh buat pelita sebagainya. Cucuh bagi terang. Nak pasang hari-hari kadang-kadang tak mampu. Masa tu minyak gas tu memang tak mahal, tapi duit kita tak apa nak banyak. Seduit pun mahal dah. Saya ingat beli tanah terata ilmu tu. Tanah terata ilmu tu dibeli dengan harga tak lihat madrasah kita lah ni lah. Tuan-tuan duk bagi sumbangan tu. Dibeli dengan harga RM500. Tak orang beli. Saya ingat saya gitu lah. Murah sungguh. Lah ni kan 500,000 barangkali. Tuan-tuan. Jadi maka dibuat pelita tu untuk malam tu mana terang benderang. Hak daripada sungai pergi ke surau, daripada rumah pergi ke masjid. Maknanya nak isyarat kata apa? Malam terang benderang. Kami pasang lampu. Pilah jalan masa mana pun ada lampu. Pilah ramai-ramai duduk di surau, duduk di masjid, iktikaf, ibadat. Sebab apa? Malam ini lebih baik daripada khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Orang dulu punya suasana. Tu. Sama juga dengan perkataan lebay. Dan ni jangan pakai dah lebay. Lebay itu satu istilah yang penting, masyhur dan tinggi mulia satu ketika dulu. Dan ni jangan pakai dah. Cuma lah ni orang duk pakai lebay ni iktibar ataupun disebahkan pada benda tak baik. Dia disebahkan lebay ni kepada orang yang kolot, yang ortodok, yang close minded. Ini zaman hari ni. Dan dijadikan sebagai peluru untuk kelai sama-sama kopok yang tak sama ideologi politik dan sebagainya. Dicok ni geng lebay. Ni kan kita nak abang lah. Nak kelai lah lagu mana apa. Kelai lah. Nak tumbukkan, nak berguling, nak apakah. Tapi jangan merendahkan istilah yang mulia dalam sesuatu bangsa ataupun kaum ataupun agama. Nak kelai lagu nak kelai. Kita ada main perkataan lebay tu sampai pernah berlaku sekali, saya tak ingat sama ada dalam Dewan Negara ataupun Dewan Undangan Negeri. Seorang yang bukan beragama Islam berani cakap menggunakan istilah lebay dan merujuk juga kepada persepsi yang sama. Rendahnya martabat orang lebay ni. Pekat marah. Maksud tu pekat marah. Yang dia sendiri duk main perkataan tu tak apa pula.
Jadi nak kelai beza ideologi politik, kelailah, tapi jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang tinggi. Sebab lebay-lebay ni adalah istilah yang mula ni satu teguran umum lah, tak kira siapa pun. Tentang pengenal kita siapa dia, kita duduk mengajar bertahun sini tak bisa kita sebut warna apa pun. Ni sebut atas dasar kesedaran. Lebay ni perkataan yang mulia. Sebab apa? Lebay ini kata rujuk kepada orang tua yang alim lah. Orang tua yang alim. Biasa lebay ni dipanggil kepada orang yang alim, faqih tapi belum naik haji. Belum naik haji, dipanggil lebay. Maksudlah tuan kita orang panggil lebay soleh, ada kawan panggil lebay Yaqub, panggil lebay. Makna alim tapi belum sampai haji. Mungkin tak mampu sebagainya, banyak kekangan, perang sebagainya, itu panggil lebay. Lebay. Dengan tafaulnya, dengan kita kata ambil sempena, dengan wasilahnya, moga-moga kita panggil lebay kan jadi satu doa, dan dia juga akan menyebutkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dapat juga sampai haji. Pasal orang dia panggil labbaik semua. Labbaik sungguh. Itu maksudnya. Maka tuan-tuan, kita insaf ni kita cerita bila kita mengaji. Belum ni kita tak mengaji, orang duk hina pun kata lebay, kita pun lebay juga kan. Ni bila kita mengaji, kita adalah kesedaran. Kesedaran, awareness, kesedaran itu lebih utama daripada sentimen. Sentimen perbezaan tu, insya-Allah. Baik. Jadi sini dia kata apa sini? Maknanya sini tu kita kena faham, berlatur ni maknanya beratur ataupun berturut-turut. Pada beratur, bukan beratur. Berlatur ni bukan beratur, tapi berturut-turut. Berlatur ni mana berturut-turut. Pada kebanyakan rukunnya. Pada kebanyakan rukunnya. Mana bukan semua, bukan setiap, tetapi kebanyakan rukun-rukunnya. Tu sana dia bincang pula. Dia bincang pula, ada nafar awal, ada nafar thani. Nanti kita akan tengok. Sin soal berapa perkara wajib haji. Hak yang tak mau buat tawaf lagi, dia pergi merontak dulu. Lepas tu dia duduk dulu di Mina sampai habis baru dia balik tawaf. Hak yang nak pergi tawaf buat nafar awal, dia pergi tawaf dulu. Tawaf sa'i dia gunting, dah boleh pakai baju biasa dah. Tapi dia kena patah balik ke Mina merontak, dia kena mabit di Mina dalam tempoh-tempoh tertentu. Sin soal berapa perkara wajib haji. Jim jawab 5 perkara. Yang pertama, ihram pada miqat. Miqat ni makna miqatul makan, miqat tempat. Miqat ada 2, miqatul zaman dengan miqatul makan. Miqat zaman ni berkait dengan tempoh yang boleh kita nak berniat. Kalau nak niat haji dalam tempoh bulan Syawal, Zulqa'dah dan hingga 10 Zulhijjah. Akhir 9 Zulhijjah tu. 10 tu habis. Tetapi bagi umrah, anytime. Semua boleh. Adapun miqatul makan, miqat yang berkait dengan tempat. Kita niat ihram tu kena tempat-tempat yang tertentu. Bukan semua tempat. Kita niat ihram ni kena pergi tempat yang tertentu, yang ditentukan oleh Rasulullah SAW dan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Ada yang ulama ijtihad maknanya perantaraan daripada 2 miqat. Kita tak lalu kot tu. Kita tak lalu kot ni, kita lalu tengah-tengah perantaraan tu. Dipanggil jarak. Lepas tu miqat ni dia kata ihram pada miqat, yakni miqat pada masa dan tempat yang ditetapkan. Kalau kita mari pada Mekah, dalam Mekah tu lah. Dalam Mekah tu bagi haji. Bagi haji. Kalau mari kita ahli Mekah, dalam Mekah tu lah. Kalau kita ni mari daripada Malaysia, masalah kita buat umrah, atau kita pergi haji pun kita buat haji tamattu'. Kita naik kapal terbang, masuk Mekah dulu, kita mesti lalu dekat Qarnul Manazil, kat situ. Tiba-tiba ada motoris duk ajak suruh niat di KLA. KLA bukan miqat. Tapi ramai orang duk ajak macam tu. Memang ada pendapat kata tak apa, yang penting sebelum. Tapi kalau menurut pendapat yang kata kena di miqat, maka hak tadi ni dikira tidak berniat di miqat. Sah dah umrah dia. Sah dah umrah dia. Amai.
Naik atas kapal terbang, niat selalu lah. Dia kata takut terlena lagi. Nah, niat selalu lah. Ramai orang buat lagu tu. Sah tak umrah dia? Ataupun dia duduk di hotel, tak mau pergi miqat Tana'im. Dia niat di hotel. Niat di hotel pakai ihram, pergi masuk tawaf sa'i. Tahlul. Sah tak? Jawabnya sah. Sah sebab apa? Itu bukan rukun. Nampak sini niat ni, ihram ni dia masuk pada wajib, dia tak masuk pada rukun. Sah umrah dia, tetapi jika dia sengaja, dia berdosa dan dikenakan dam. Tak benar-benar seekor kambing. 700 lepas ratus kat dah. Dulu 500, dan ni 700 lepas ratus ekor kambing. Petik mam. Oh, kenyang. Jadi Naya 4 kali dia buat kerja lagu tu, 4 ekor kambing. Ni berlaku bila ni? Hikmah tu, kita kata hikmah Covid ni pada hikmah. Sebelum Covid, kami pergi tu, masa tu baru saya ingat lebih kurang sebulan 2 kot. Tu 3-4 bulan baru diperkenalkan visa, dipanggil visa turis. Visa turis. Orang boleh apply sendiri dekat website, print out, tempel kat dalam pasport, pergi masa tu. Dan saya jumpa masa tu ramai anak-anak budak pergi ni. Ni dia beza sikit lah dalam kitab Ghayatul Muram fi Kaifiyatil Ada'il Hajjil Islam karangan Syekh Daud bin Allah Al-Fatani, yang mencernakan daripada kitab-kitab Arab yang lain antara sunnah ataupun tuntutan bila kita nak pergi buat kerja ibadat haji ni. Kita kena ada dipanggil Tok Syekh. Orang dulu panggil Tok Syekh. Lah ni dia panggil mutawif. Mutawif ni yang faqih, bukan hanya tahu tunjuk tanda, tahu nak hamak tu hamam. Kan? Tu saya lah. Jenis tu. Nama Ustaz jenis mutawif ke tak mengaku. Siapa dia? Kita bahkan tunjuk jalan. Masjid tak nak tu masjid. Hamam lah. Tu hamam tu boleh lah. Mutawif ni dia kena alim, faqih. Ni main kat mana mutawif dia ajak jemaah. Orang tanya saya ni uzuk lagu mana? Tak apa kak. Tak apa makcik. Basuh-basuh bagi cuci. Pakai lampin wanita. Pergi tawaf. La ilaha illallah. Ada berlaku. Depan telinga kita sendiri ni. Dengar. Ish. Entah no? Lepas tu duk gerak orang suruh niat awal. Takut lagi tak ada. Dan masa kita pergi tu kat Covid tu, ramai kita jumpa anak budak ni. Tanya main mana? Kami main sendiri ya Ustaz. Oh bagus no, bagus. Siapa mutawif? Tak ada mutawif, kami sendiri. Oh tapi dah study je. Tengok Google kan. Bagus lah kan. Confident tu bagus. Level confident. Tapi the problem is, kami tengah makan masa tu. Depan abang kami nak pergi buat umrah ni. Bagus ni buat elok tolong doa kat saya sama. Pesan tu kat mereka. Lepas tu mereka naik dulu. Sebab saya balik lambat, mereka dah siap makan dah. Mereka naik dulu. Saya siap makan, saya nak pergi. Tengok mereka turun lift. Pakai kain ihram syarah. Weh, semangat semua ni. Lepas tu saya pun tanya, ni nak pergi kita Tana'im naik apa? Naik bah kat ni. Tana'im mana Ustaz? Pak Mikot. Ya, kami nak pergi tawaf terus ni. Ampun niat kan lah. Lepas mandi tu niat terus. Lepas mandi kat bilik yang hotel, niat terus. Tu kesan bila mana tidak ada pembimbing. Kita kena akur, bukan semua benda kita mahir. Kita kena akur yang tu. Macam ustaz-ustaz bukan semua tak tahu ni nak main tak erti. Entah tak erti nak buat meja-meja dia dah tukar dia. Benda tu kita kena faham. Hikmah juga Covid. Lepas pada tu berlaku perubahan sampai hari ni, nak pergi pun ada sebagainya lah. Lepas tu kena beringat juga. Bukan mudah-mudah buat kerja lagu tu. Allahu Akbar. Jadi tak boleh. Sah dah umrah, sah. Tetapi dia meninggalkan perkara wajib, berdosa dan dikenakan dam seekor kambing. Habis. Kemudian lagi yang kedua, mabit di Muzdalifah ni wajib. Bermalam padanya pada Muzdalifah dan memadai dengan melalui. Memadai mana sah dah, boleh dah, diterima dah. Melalui kemudian daripada lalu setengah malam. Pas tengah malam kita pun lalu tu. Lalu awal dia tak terkira waktu dia tu. Dia kena malam. Pergi lalu tengah-tengah hari tu tak jadi. Yang keempat, mabit di Mina. InsyaAllah.
Setengah malam. Ramadan. Maghrib hingga subuh bagi 2. Maka sini dia kata lagi mabit di Mina, yakni bermalam di Mina pada malam bagi hari-hari tasyrik. 11, 12, 13 tu, iaitu hari yang ke-11 dan yang ke-12 dan yang ke-13. Ni kadang-kadang ada orang terlepas pandang, khususnya bagi yang pergi haji sendiri, pergi private dan sebagainya, ataupun dia pergi dengan muassasah tapi dia tak jaga, dia buat kepala dia sendiri. Yang syok pula dia jadi kepala pula, bukan setakat dia ni kepala, dia jadi kepala pula untuk orang lain. Lepas tu tuan-tuan, bila pergi haji, pergi umrah ni, kita dah terima mutawi ataupun ketua ataupun pembimbing haji tu sebagai ketua kita, kita turut dia, kita ikut dia. Sebab apa nanti tuan-tuan, bila duduk dalam bilik kat hotel nanti, setiap bilik tu dia akan ada ustaz dan ustazah. Dia akan ada ustaz dan ustazah hak tak dilantik ni. Pandai pula dia ajak orang kena buat begini-gini, tak usah dia ikut kecuali dia memang betul-betul ustaz semua, tak apalah ni kan. Tanya, kak aku main haji, saya pun kali pertama ni. Tapi pandai pula dia cerita. Cerita tu nampak sangat tak betul. Jadi kita selalu ikutlah dia, kita ikut ustaz kita. Jadi dia ada ajak orang, kata kita lah ni macam ni, kita pergi waktu melontak ya, waktu lain kita balik tidur hotel. Ada
Ramai orang ikut. Dia ingat aku tak ada. Tabur haji bukan ada kawal sangat. Bukan budak sekolah nak kena kawal sungguh-sungguh. Orang tua-tua dah. Dia pakai pandai sendirilah. Ikut mana jadual tabur haji letak, ikut yang tu. Tak mau ikut. Dia ikut kawan. Kawan kata apa? Balik tidur hotel selesa sikit. Kan makan kita boleh beli. Boleh masak Maggi sebagainya. Ikut kawan. Balik tidur di hotel. Satgi main melentak balik pula. Meninggalkan perkara wajib haji pada bermalam di Mina pada malam bagi hari-hari tasyrik. Dia ada tempoh malam tu. Sekurang-kurangnya berapa jam. Tu ada tempoh dia. Ni ada juga kadang-kadang orang terlepas pandang dia tak buat benda ni. Yang keempat, melontar segala jamrah ataupun jamarat. Jamak ni pluralnya. Yang tiga, jamrah yang tiga pada tiap-tiap hari daripada hari-hari tasyrik itu. Ni perkara wajib. Yang kelima, meninggalkan barang yang haram di atas orang yang ihram. Ni perkara wajib. Perkara wajib. Kalau dia buat juga, dia buat juga masalan, dia tak boleh mematahkan pokok, dia dipatahkan juga. Adakah batal hajinya? Tak batal, tapi dia berdosa. Kalau dia sengaja, tak sengaja, dia tak berdosa. Dan ada kelakuan-kelakuan seperti melanggar pantang larang ihram itu yang memerlu berhajat kepada dam. Dam tertib, takdir, takhir dan sebagainya. Sin soal berapa perkara yang haram atas orang yang ihram. Jim jawab 8 perkara. Pertama, menudung. Tanpa ada menudung ni. Menudung yakni menutup. Menudung yakni menutup satu juzuk. Satu juzuk ni tanpa, bukan juzuk Quran tu. Satu juzuk yakni satu bahagian daripada kepala jika laki-laki. Dia ambilkan ihram besar panas dia atas ni sikit. Panas sangat ni, tak boleh. Tak boleh. Sebahagian pun tak boleh, satu juzuk. Dan menudung muka, tanpa menudung muka, ini menutup muka. Jika perempuan tak boleh. Tangan boleh tak? Tangan pakai sarung tutup ni tak boleh. Tapi duduk dan kain tutup, tu tak dihitung semacam tutup muka tu. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit menjadi sarung bagi lelaki. Kalau jahit tepi tu tak apa. Ni jet jadi sarung yang menghubungkan supaya kain tu jadi sarung ni. Dia jadi bulat sarung ni. Bulat. Lagi katanya lagi, yang keempat, memakai bau-bauan sama ada lelaki atau perempuan yang wangi. Yang keempat, memakai minyak pada rambut kepala atau bulu-bulu muka sama ada lelaki atau perempuan. Minyak we nampak comel. Pasal apa tak boleh buat macam tu? Sedangkan Islam tu kan menyuruh kita sentiasa segak, indah, comel. Ni falsafah ihram. Bila kita duduk dalam ihram, antara falsafahnya adalah nak cerita kita masa tu tak ada apa dah. Gambaran walaupun tak nampak 100% macam gambaran mahsyar. Sebab apa? Mahsyar jangan kata muka tak ada minyak, tak segak, kain pun tak ada. Tapi ini ada juga lah kain. Ada juga 2 helai kain. Tapi mahsyar kain pun tak ada dah, apa tak ada dah. Disebut dalam kitab-kitab jadi rambut tu biar kusuk-kusuk tu dah, minyak tak ada. Nampak kusuk-kusuk je. Itulah suasana nak pergi nampak kata, ya Allah, macam manalah mahsyar nanti. Dunia ni pun rasa teruk dah. Duduk di rumah tak boleh nak buat macam tu. Boleh tak? Duduk di rumah boleh, tapi nak keluar pada rumah boleh tak? Paling-paling kurang kita sikat rambut. Tapi di padang Arafah semua, tak kira Datuk, Tan Sri, Sultan, Tuanku, semua kusuk habis nampak. Semua pakai baju sama. Tak ada beza lah. Dan dia kata lagi, yang kelima, menghilangkan suatu daripada rambut kepala atau bulu-bulu yang pada tubuh sama ada lelaki atau perempuan. Tak boleh gilik cukur, cabuk sebagainya. Yang keenam, menghilangkan sesuatu daripada kuku. Tak hilang kuku, tapi secubit ataupun bahagian kuku tu, sama ada lelaki-lelaki atau perempuan. Yang ketujuh, kalau cabut dengan sengaja berdosa, dikenakan dam. Tapi kalau tak secara sengaja, memang cabut dan bulu hidung tu bulu hidung kita, dia hanya kena dam saja, tak berdosa. Bak dam tu kita tengok pula bahan lagu mana.
Yang ketujuh, jima' pada kubul atau dubur. Jima' pada kubul, kubul ni kemaluan depan, atau dubur kemaluan belakang, atau mengambil kesukaan. Mengambil kesukaan ini menaikkan syahwat dengan perempuan dengan syahwat, tak boleh tu. Mukadimah lah, bukan bercumbu-cumbuan. Yang ke-8 memburu, yang ke-8 memburukan binatang darat. Ini binatang darat. Nampak ikan kambing. Ikan kambing tu. Ikan kambing comel, kambing belikan. Nak ambil gambar je pun. Lelaki ni dikira sebagai memburu. Sin soal macam manakah peraturan kita hendak buat haji atau umrah itu? Jin jawab peraturannya begini. Yang pertama, disunat mandi apabila kita hendak niat ihram, iaitu diniat seperti ini. Macam mana niat mandi tu? Sahaja aku mandi sunat ihram, mandi. Niat tu masa ayak kena badan kita hak mula-mula tu. Sahaja aku mandi sunat ihram, tak niat tak jadilah mandi sunat. Dia kira mandi bersejuk-sejuk bagi segar badan selagi nak pergi umrah. Tapi kalau kita mandi niat sunat ihram, jadilah sunat. Yang kedua, kemudian kita memakai 2 helai kain lepas. Apa maksud kain lepas? Kain yang tak berjahit, yang tak sarung, tak berjahit sarung ataupun bercantum, tu panggil kain lepas. Yang putih keduanya. Nak pakai kuning potok sani pun boleh, tapi tak sunat lah. Yang ketiga, kemudian kita sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Lafaz niatnya begini, usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mayang dulu. Kita ni kadang-kadang niat dulu. Pun tak ada masalah, tak menjejahkan pun. Tapi tertibnya sebetulnya setepatnya kita sembahyang dulu. Habis sembahyang kita minta kepada Allah Ta'ala bagainya, barulah kita pun nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang keempat, kemudian kita niat ihram dengan haji atau umrah. Sin soal macam mana lafaz niat haji itu? Jin jawab lafaz niatnya begini, iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerja akan haji dan ihramlah aku dengan dia dengan haji kerana Allah Ta'ala. Jadilah cukup. Kemudian kata kita akan bincang. Dia ingat tak, tinggal lagi 2 muka setengah. Sekali lagi baca, ingat bulan depan khatam. Itu duk kata bulan ni, tapi kita tak mau baca laju sangat, biar berkat juga. Bulan depan kita akan khatam kita ni. Patutnya nak khatam malam ni, tapi Tok Imam duk tunjuk muka tu supaya dia kata kambing tak dapat lagi malam ni. Dia kata kena bulan depan. Kan, kena bulan depan. Dia petik duit tak cukup lagi. Jadi bolehlah bagi duit kambing tu pada imam, no? Untuk bulan depan macam kenduri ni, kenduri khatam kita. Masya-Allah. Apa nama ni, bos kita nampak sujud tu tak apa, alhamdulillah. Dia kena tanya bos dulu, dah tak boleh nak mereka Quran. Bos kata okey, alhamdulillah, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung balik keterangan dikendaki dengan haji itu segala pekerjaan daripada rukun-rukun dan wajib-wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن استودعناك ما قرأناه فردده إلينا عند حاجتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lupa nak maklum, pihak madrasah ada kirim mai barang habatus sodak antara yang berkualiti.